وقد تصدى للرد على هؤلاء المبتدعين جماعة من العلماء المحققين الناصحين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. Dan banyak ulama-ulama yang telah jamaah minal ulama yang muhaqqiqin, yang bangkit menolak fahaman mereka ini sebagai nasihat kerana Allah, kerana Rasul dan kepada golongan mukminin. Fabayyanu lin-nasi ahwalahum wa dalalahum, dan mereka para ulama ini menerangkan kepada manusia tentang ahwal dan dalalnya kelompok mubtadi'ah ini. Wa allafu fi dhalika al-kutub al-kathirata ka kitabi, ni antara kitab-kitab yang dikarang Shifa'is Saqam lil Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala. Di bawah tu ada dia punya terjemahan Imam Subki, mujtahid pada zaman beliau, Imam Subki rahimahullah. Bila Imam Subki rat Ibn Taymiyah, Imam Subki bangkit di Masjid Al-Azhar, rat Ibn Taymiyah dalam Masjid Al-Azhar Syarif. Dan Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala ditangkap ketika di Mesir. Lil asaf, masyarakat kita bila cerita pasal Ibn Taymiyah, dia kata Ibn Taymiyah ditangkap kerana Ibn Taymiyah telah memperjuangkan agama Allah Ta'ala, menentang bid'ah pada zaman tersebut. Maka ada ulama-ulama yang dengki dengan dia, maka menulis surat kepada raja untuk tangkap. Ya Allah, baca sejarah bagi elok sikit. Siapa ulama yang sign untuk tangkap dia? Ibn Taymiyah, Al-Imam Subki, Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang hikam Ibn Athaillah, wali Allah Ta'ala. Al-Imam ni, mereka ni semua ni ada jibal dan ada atba' mereka masing-masing. Berapa nak jealous dengan Ibn Taymiyah? Dia berkata ni kerana dengki dengan Ibn Taymiyah, jealous. Jealous kepala otak hampa. Jealous main mana ni? Takkan Imam Ibn Athaillah nak jealous dengan Ibn Taymiyah? Jealous apa? Apa faedah dia nak jealous dengan Ibn Taymiyah? Melainkan dia nak bagi ihzar tentang fahaman Ibn Taymiyah. Ditangkap Ibn Taymiyah, masuk dalam penjara. Dia anggap kata Ibn Taymiyah adalah memperjuangkan kebenaran hak, dan dia masuk penjara sebagai rehat. Saya masuk penjara sebagai rehat daripada fitnah ulama-ulama pada zaman tersebut. Geram tu aku kan. Ni yang diceritakan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan Ibn Taymiyah, yang sangat ta'assub dengan Ibn Taymiyah. Dalam keadaan kita memuliakan dan menghormati ilmu Ibn Taymiyah, tetapi tidak menafikan untuk kita menyebut bahawa dia telah melakukan kesilapan yang besar pada zaman dia. Kalau tidak, ulama tak bangkit rak dia. Takkan Imam Subki tak faham kalam dia? Takkanlah Al-Imam Taqiyuddin Husni tidak faham bahasa Ibn Taymiyah sehingga boleh menyuruh untuk ditangkap Ibn Taymiyah? Takkan Ibn Athaillah baca bacaan kitab-kitab Ibn Taymiyah kemudian disuruh tangkap Ibn Taymiyah dalam keadaan dia tidak memahami bahasa Ibn Taymiyah? Melainkan mereka dah memahami, barulah diletakkan hukum kena tangkap. Ini bahaya kepada umat. Boleh faham? Baca sejarah bagi elok. Ini tidak. Dia baca sejarah orang yang mempertahankan Ibn Taymiyah dan kemudian menyelewengkan sejarah dan tuduh ulama pula dengan tuduhan yang berat. Bayangkan dia nak selamatkan seorang, dia tuduh lagi 3, 4 orang, 5 dan 7 orang, 8, 9, 10 orang di kalangan para awliya illah dengan tuduhan yang berat. Sampai kata pengaruh dengan Syiah, sampai kata ulama ni adalah orang yang dekat dengan kerajaan. Ini semua bahasa daripada dulu. Dan bahasa itu teruskan sampai sekarang. Dia teruskan bahasa itu sampai sekarang. Ditipu umat. Baiklah, ni antara imam yang menulis dan menolak Ibn Taymiyah, iaitu Al-Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Ni baru Syekhul Islam betul. Ni bagi Syekhul Islam, Taqiyuddin As-Subki. Wa Kitabi Jawharil Munazzam. Saya sebut ini bukan saya benci Ibn Taymiyah, tidak. Ala ra'si wal ain. Ibn Taymiyah min syuyukh fil Islam. Dia adalah syekh-syekh yang ada dalam Islam. Kerana Ibn Taymiyah tidak kafir. Walaupun ada ulama yang mengkafirkan beliau kata, kita keluar daripada khilaf tersebut. Kelas, beliau dah selesai dah wafat lama dah. Mungkin dia dah bertaubat sebelum dia wafat. Dan semua tu dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak ampunkan dia kalau kata kesilapan yang dia buat. Okay? Jadi dalam bab berkenaan kafir tak kafir ni bukan kerja kita. Jadi jangan tiru sebahagian sahabat-sahabat kita di kalangan Ahbash yang sampai siapa yang syak pada Islamnya Ibn Taymiyah pun, pada kafirnya Ibn Taymiyah pun dia kafir juga. Dia syak ya. Siapa yang syak Ibn Taymiyah kafir, dia syak.
Ibn Taymiyah kafir ke tak tahu, syak. Dia pun kafir juga. Tu dia lah. Ini antara yang dipegang oleh sahabat-sahabat kita di kalangan Ahbash. Ala kulli hal, kita tidak ambil pendekatan tersebut. Hatta siapa dalam kitab Ahbash dia disebut, siapa yang mengatakan Syekhul Islam kepada Ibn Taymiyah, fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Syekhul Islam dia pun kafir juga. Tu dia. Kita kata jangan lebih-lebih, biar tu lah. Cukuplah zakat tu. Kita bagi tahu kesalahan Ibn Taymiyah banyak, khususnya dalam ilmu akidah, kerana dia kanak-kanak dalam ilmu akidah. Dan banyak lagi ulama lain yang menjadi rujukan para ulama. Kenapa dia seorang ni saja yang kita nak jadi rujukan, yang paling utama? Nampak tak? Ini pelik masyarakat kita ni. Tang Imam Syafi'i dihantam, tang Imam Abu Hanifah dia kata tak erti hadis. Mai kepada Imam Malik kata disebut. Sebut Ibn Taymiyah, ini tidak ada salah. Ini kena pertahan betul-betul. Seakan-akan maksud. Pelik masyarakat kita ni. Kenapa? Kerana ada fahaman puak-puak ni yang bawa datang, khususnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang mulakan balik untuk bawa fahaman tersebut dan disebarkan faham Ibn Taymiyah ke dalam masyarakat. Wa kitabil Jawharil Munazzam lil Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ni kena beli kitab-kitab ni, cari Syifa'is Saqam, Jawharil Munazzam, kitab Syawahidil Haq lil Allamah Nabhani. Ini kitab ni marak Wahabi semua ni, masya-Allah. Wa kitabai Khulasatil Kalam wa Duraris Saniyah li Sayyid Allamah Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Ni disebut oleh Wahabi, kata Syekh Zaini Dahlan ni tak tahu siapa dia ni, tak terkenal, tak tahu siapa dia. Hampa. Dia punya nak rak Imam Zaini Dahlan ni, kata perangai puak ni, dia tak tahu nak kata apa dah. Akhirnya dia akan sampai kepada peringkat majhulkan orang tersebut. Kamu tak pernah dengar Wahabi sebut lah, siapa Ibnu Dahlan ni? Tak tahu dia ni siapa dia. Tak tahu dia siapa dia. Di Baqi' dulu, maqam Al-Imam Zaini Dahlan berhampiran dengan maqam Ahli Bait Nabi SAW. Ada qubah khas, ditulis maqam Sahibus Sirah. Maqam Sahibus Sirah siapa dia? Al-Imam Zaini Dahlan. Dimuliakan dia, dihampirkan dia dengan maqam Ahli Bait Rasul SAW. Syekh Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Makkah. Dia kata tak kenal, tak tahu siapa dia ni. Laki apa ada sungguh tak tahu di Mekah dulu. Dia sampai tahu tu. Syekh Zaini Dahlan hidup pada permulaan Wahabi masuk ke dalam bumi Mekah. Wa kitabi Ghausil Ibad. Ghausil Ibad li Syekh Al-Allamah Abi Saif Al-Hammami. Wa kitabi Furqanil Quran li Syekh Allamah Salamah Al-Azzani. Wa kitabi Sulhil Ikhwan li Syekh Dawud Al-Afandi. Wa kitabi Bara'atil Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin li Abi Hamid bin Marzuq. Wa kitabi Sawa'iqil Ilahiyah li Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ini saudara kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia sendiri tulis kitab Rak Abang dia, Muhammad Abdul Wahhab. Dan dia pernah nak dibunuh oleh Muhammad Abdul Wahhab. Antara karamah Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, waktu Muhammad Abdul Wahhab bunuh dia, nak bunuh dia adik dia macam mana? Dia hantar orang gila. So bawa pedang pergi tetak ni adik dia dalam masjid. Waktu tu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab sedang duduk dalam masjid i'tikaf. Orang gila ni mai nak tetak, sebab diarahkan oleh Muhammad Abdul Wahhab untuk tetak Imam Sulaiman. Sampai kat Sayyidina Sulaiman bin Abdul Wahhab tak ditetak dia, kerah tangan, kerah ketak-ketak jatuh pedang. Lepas tu jadi elok terus, tak jadi gila. Lepas tu tanya, kenapa kamu nak buat apa? Saya nak bunuh kamu. Muhammad Abdul Wahhab arahkan saya untuk bunuh kamu. Alhamdulillah saya dah selamat, selesai dah, saya tak gila dah. Jadi berubat terus waktu tu. Daripada gila je tak gila. Syekh Khalid Bengkalan, Kiai Khalid Bengkalan, dengar cerita Kiai Khalid Bengkalan. Kiai Khalid Bengkalan ada seorang fulan ni, dia sakit, lumpuh setengah badan. Jadi orang tolaklah kursi roda nak bawa pergi rumah Kiai Khalid. Kiai Khalid ni tok guru kepada Kiai Hashim Asy'ari. Masa tolak tu, dalam perjalanan duk tolak tu, ada seorang Cina. Cina tu pun lumpuh juga setengah badan. Cina tu tanya, nak pergi mana? Cakap bahasa Indonesia lah. Tu kan kawan ni kata, saya nak pergi jumpa Kiai Khalid. Buat apa? Nak pergi minta doa dia. Saya sakit, lumpuh setengah badan. Saya pun sakit juga, dia kata. Boleh saya jemput, kita pergi sekali, dia kata. Boleh, pergi sekali. Tu tolaklah dua orang Cina tu dengan Syekh ni, yang lelaki ni. Sampai dekat rumah Kiai Khalil,
Tak sampai lebih kurang dalam 20-30 meter nak sampai rumah Kiai Khalil. Kiai Khalil duduk depan pintu lah, pegang pedang. Mai dah kata. Kau nak main minta doa, mai. Lompat lari terus dua-dua orang. Takut dengan Kiai Khalil lari, lari. Rupanya lega terus. Tu ubat dia. Dia kata masya-Allah Kiai Khalil ni. Daripada lumpuh tu boleh lari balik. Terus mai balik Kiai Khalil cium tangan Kiai Khalil. Katanya Cina tu masuk Islam. Nah, masuk Islam selepas. Ni Kiai Khalil masya-Allah. Kalau kamu tengok Kiai Khalil ni cerita dia, Allah. Saya dah 2 kali ke makam Kiai Khalil. Bengkalan. Di Bengkalan, Madura. Nabi makam dia. Ya. Kiai Khalil pernah ke, ada seorang syekh daripada Mesir, ahli qiraat, datang ke masjid Kiai Khalil di Bengkalan tu. Jadi imam. Kiai Khalil jadi imam. Kiai Khalil ni alim qiraat asyarah. Dia alim 10 qiraat, dia hafiz Quran. Kemudian dia jadi imam. Bila jadi imam, habis jadi imam, syekh ni tegur. Syekh kata bacaan kiai tidak fasih. Dia kata, ini dia orang Mesir kan fasih bacaan. Dia tegur Kiai Khalil, kan? Kiai Khalil orang Indonesia, kan? Jadi kata bacaan kiai tidak fasih. Syekh Kiai Khalil senyap, tak kata apa. Kemudian waktu syekh ni nak pergi ambil wudu dekat tempat wudu, keluar harimau daripada hutan. Harimau bintang. Duk tu yang syekh ni auzubillah minasyaitanir baca auzubillah lah apa semua, harimau tu duk kheh lagi. Duk ngeringai lagi nak tekam dia. Duk takut. Lain kali Kiai Khalil mai. Kiai Khalil cakap bahasa apa pun tak faham. Harimau tu senyap. Tu Kiai Khalil suruh masuk hutan balik. Masuk hutan. Tu Kiai Khalil kata dekat dia, tak fasih aku pun, harimau lari, dia kata. Fasih kamu, harimau duduk ada situ juga. Kiai Khalil nak perli dia sebenarnya. Senyap tu. Syekh tu jadi bersalah tu. Khalil ni masya-Allah, aulia. Cukup tu cerita Kiai Khalil, cerita ni. Wa kitabi Nafasir Rahman lil alamati Ismail bin Mahdi Al-Gharbani ila ghairi dhalik. Ini antara kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama untuk menolak fahaman yang pelik ni.